Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah, pada hari ini kita akan mempelajari subjek Bahasa Melayu tahun 6, buku teks dalam bentuk peta minda. Tema 5, pupuk perpaduan. Tema 5, pupuk perpaduan. Ada 3 unit utama di sini yang kita akan lihat dengan lebih terperinci. Pastinya kamu telah membacanya sebelum ini. Ustazah hanya akan meringkaskannya sahaja. Baiklah anak-anak, bagi unit yang ke-13, kita akan melihat dengan lebih terperinci bagaimanakah yang dikatakan sebagai formula perpaduan. Anak-anak, kita mestilah mengambil pengajaran daripada cerita Harmoninya Kampung Sentosa. Mereka merancang dan mengadakan beberapa aktiviti seperti pesta kebudayaan, acara sukan, dan sambutan perayaan. Apabila kita saling melakukan aktiviti secara bersama, maka ia akan membentuk sifat saling memahami, bertimbang rasa, dan berbaik sangka. Maka, kesannya wujudlah keharmonian, kemesraan, dan keamanan. Bagi unit yang ke-14, kita akan melihat satu peribahasa tentang seikat bagai sirih, serumpun bagai serai. Ia menceritakan tentang masalah perpecahan penduduk di sebuah kampung, iaitu Kampung Kemuni. Masalah ini berlaku apabila bau busuk dan masalah lalat daripada ternakan ayam secara terbuka. Namun demikian, masalah ini dapat diselesaikan secara bijaksana. Pak Junid telah memanggil penduduk kampung bagi mengadakan mesyuarat yang tergempar. Dalam mesyuarat ini, mereka saling berbincang dan sepakat bagi menyelesaikan masalah yang wujud. Ibaratnya seperti seikat bagai sirih, serumpun bagai serai. Anak-anak, kita akan melihat pula unit yang ke-15, iaitu perpaduan memajukan negara. Antara rahsia kejayaan sesebuah negara ialah rakyat dalam sesebuah negara seperti negara kita Malaysia mestilah hidup bersatu padu dengan mengamalkan sifat yang terpuji ataupun nilai murni seperti saling bekerjasama, bertolak ansur, saling menghormati, saling memahami dan saling menerima. Apabila perpaduan telah wujud di dalam sesebuah negara, maka ia akan mewujudkan suasana yang harmoni dan dapat menarik minat pelancong asing ke negara kita. Anak-anak, kita mestilah bersyukur dengan nikmat perpaduan yang ada. Seterusnya, kita juga perlu mengambil iktibar daripada penubuhan Malaysia. Tahukah kamu, bilakah penubuhan Malaysia? Ya, benar. Pada 16 September 1963 yang telah diisytiharkan oleh Tuanku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Bersatu teguh, bercerai roboh. Marilah kita bersama mengekalkan perpaduan. Anak-anak, negara kita juga
adalah sebuah negara yang terdiri daripada pelbagai bangsa, agama dan budaya. Perbezaan ini bukanlah alasan untuk kita saling berselisih, menghina dan menceroboh pihak lain. Bersamalah kita mengambil pengajaran daripada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melarang kita untuk menghina dan mencerca agama yang lain. Seperti dalam surah Al-An'am ayat 100 yang ke-8 ini. Tema 6. Semangat cinta akan negara. Tema 6. Semangat cinta akan negara. Ada 3 unit yang penting di sini yang perlu kita sama-sama pelajarinya. Ustazah mengharapkan kamu telah membacanya sebelum ini. Baiklah anak-anak, kita lihat terlebih dahulu unit yang ke-16, perkasakan bahasa kita. Bagaimanakah caranya memperkasakan bahasa kita? Ya. Pertama, kita mestilah menganjurkan pelbagai aktiviti yang boleh menggalakkan penggunaan bahasa Melayu, seperti karnival bahasa. Dalam anjuran karnival bahasa ini, kita boleh mengadakan pelbagai pertandingan. Contohnya seperti berpidato, berbalas pantun dan menyanyikan lagu patriotik. Selain itu, kita mestilah menghormati, memperingati dan mencontohi pejuang bahasa kita seperti Datuk Dr. Haji Awang bin Sarian. Seterusnya, sebagai rakyat Malaysia yang berbangsa Melayu, kita mestilah berbangga berbahasa Melayu kerana ia melambangkan jati diri bangsa kita. Bak kata pepatah, bahasa jiwa bangsa. Seterusnya, unit yang ke-17 ialah tentang budi yang baik dikenang jua. Ya anak-anak, sudahkah kamu membaca cerita Biar Putih Tulang? Jika kamu perhatikan di sini, Ustazah telah mengeluarkan 3 peribahasa di sini. Ustazah harap kamu mencari apakah maksud bagi ketiga-tiga peribahasa ini. Seterusnya, kita akan melihat beberapa tokoh yang telah mengharumkan nama Malaysia, seperti Encik Norman bin Musa dan Jeneral Tan Sri Rozali bin Daud. Seterusnya, kamu juga perlulah mengetahui bagaimanakah caranya kita perlu menghormati bendera kita. Yang terakhir dalam unit 18, bersyukurlah. Anak-anak sekalian, sebagai murid, kamu perlulah menghargai segala pengorbanan guru-guru kamu. Seperti mana yang terkandung dalam tajuk kecil kita, Citra Pendidik. Seterusnya, kita juga mestilah mengutamakan barangan buatan Malaysia. Sokonglah dan belilah barangan keluaran tempatan kerana banyak faedahnya. Selain itu, kita mestilah menghargai pengorbanan wiranegara kita seperti Angkatan Tentera Malaysia. Baiklah anak-anak, apakah dia Angkatan Tentera Malaysia? Angkatan Tentera Malaysia ini ditugaskan untuk mempertahankan kedaulatan dan keamanan negara. Mereka terdiri daripada Tentera Darat Malaysia, Tentera Udara Malaysia dan
Tentera Laut Diraja Malaysia. Kita mestilah menghargai jasa mereka dan mensyukuri segala pengorbanan yang telah mereka lakukan kerana mereka bertungkus lumus mempertahankan negara kita, ibarat seperti berpantang maut sebelum ajal. Baiklah anak-anak, marilah kita bersama mengambil pengajaran daripada tema yang ke-6 ini. Kita mestilah mengamalkan semangat patriotisme atau semangat cinta akan negara kita. Seperti mana juga Nabi Ibrahim pernah berdoa kepada Tuhannya, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa dan berikanlah rezeki daripada buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian." Lantaran dari itu anak-anak, marilah bersama juga kita mendoakan kesejahteraan dan keamanan negara kita. Tema 7. Indahnya warisan kita. Tema 7. Indahnya warisan kita. Ada 3 unit di sini yang perlu kita perincikan bersama. Ustazah mengharapkan agar kamu telah membacanya terlebih dahulu. Baiklah anak-anak, mari kita lihat unit yang ke-19 iaitu tentang Khazanah Kesenian Bangsa. Terdapat pelbagai khazanah kesenian yang berada di dalam negara kita. Contohnya seperti seni persembahan, persembahan muzik yang istimewa dan penggiat seni telepok. Sudahkah kamu membaca pula kisah hidup sepotong kayu? Sungguh berinspirasi bukan? Daripada sepotong kayu yang usang, ianya diproses dan dijadikan ukiran yang sangat cantik. Tahukah kamu cerita tentang Ikutlah Resmi Padi? Benar anak-anak, kita mestilah mengikut contoh yang seperti peribahasa Melayu yang terdahulu. Ikutlah resmi padi, semakin berisi, semakin tunduk. Baiklah anak-anak, mari kita lihat pula unit yang ke-20, iaitu tentang warisan berharga. Marilah bersama kita memelihara warisan yang berada di dalam negara kita. Contohnya seperti bangunan-bangunan warisan seperti Muzium Sarawak dan Menara Condong Teluk Intan. Kita juga boleh menimba ilmu di Muzium Diraja dengan melihat pameran tentang Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Baiklah anak-anak, unit yang terakhir yang perlu kita lihat ialah tentang indahnya budaya kita. Peribahasa Melayu ada menyatakan tentang bagai aur dengan tebing. Kita mestilah bersama memupuk amalan bergotong royong dalam masyarakat Melayu kita dengan melakukan pelbagai aktiviti seperti peribahasa bagai aur dengan tebing. Seterusnya, kita juga mestilah meraihkan tetamu yang hadir ke rumah kita. Indahnya budaya kita juga di mana terdapat pelbagai permainan tradisional masyarakat kita seperti gala panjang, yoyo Cina dan kabadi. Masyarakat Melayu yang terdahulu juga ada memasak masakan yang sungguh enak rasanya, iaitu seperti masakan dalam buluh yang digelar sebagai nasi buluh atau nasi lemang. Selain itu, ada juga cerita tentang ayam pansu. Ayam pansu ini ialah ayam yang dimasak di dalam buluh oleh masyarakat negeri Sarawak. Akhir sekali, marilah kita membaca dan memahami tentang tradisi mengemping padi. Ianya merupakan aktiviti menumbuk padi oleh masyarakat Melayu terdahulu sebagai tanda kesyukuran atau kegembiraan mereka setelah menuai padi.
Anak-anak, apakah pengajaran dan nilai yang boleh kita ambil daripada tema indahnya warisan kita? Ya, kita mestilah bersama-sama menghargai pemberian Allah Subhanahu Wa Taala tentang warisan ini. Seperti mana yang tertulis di dalam firman-Nya di dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-13. Wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan dan kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak, supaya kamu berkenal-kenalan dan beramah mesra antara satu dengan yang lain. Sesungguhnya, semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya di antara kamu, bukan yang lebih keturunan atau bangsanya. Sesungguhnya, Allah Maha mengetahui lagi Maha mendalam pengetahuannya akan keadaan dan amalan kamu. Alhamdulillah, kita telah selesai membincangkan ketiga-tiga tema. Oleh itu, sebagai latihan pengukuhan, murid-murid diminta membuat peta minda untuk tema yang kelima, tema yang keenam dan tema yang ketujuh. Bergantung kepada guru subjek kamu ya. Bagi murid yang tiada buku penulisan, kamu bolehlah menulisnya pada kertas garis 1 atau kertas A4. Sekian sahaja daripada Ustazah. Yang baik itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu adalah daripada kelemahan Ustazah sendiri. Mohon ampun dan maaf, Ustazah pinta. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.